Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga soalan dari penyoal. Yang pertama, soalan hukum orang Islam beratur di depan Tok Kong Buddha untuk ambil derma makanan dan wang. Sebab dia begini, pada asalnya orang Islam ataupun orang susah boleh menerima bantuan dari sesiapa sahaja, sama ada Muslim ataupun tidak Muslim. Akan tetapi kita sepatutnya kita tak tanya hukum lah, sepatutnya kita tak membicarakan tentang persoalan hukum dalam persoalan ini. Sebaliknya kita kena fikirkan bagaimana untuk mengelak adanya orang Islam beratur di depan tokong Buddha untuk ambil derma makanan dan wang. Maknanya menunjukkan ada di kalangan orang Islam yang makanan pun tak cukup, demikian juga mereka dalam kesempitan wang. Maka bagaimana sebagai seorang Muslim yang lain nak mengelak perkara ini dari berlaku. Kerana perkara itu ada unsur kenapa bantuan itu dibuat di depan di Tok Kong Buddha. Kita tak salahkan penganut agama Buddha kerana semua penganut agama ni mereka berusaha untuk membuktikan agama mereka sentiasa membantu orang lain. Itu tabiat manusia biasalah. Perkara itu kita tak salahkan mereka. Tetapi orang Islam bagaimana nak memastikan mengelak orang Islam yang susah ni sehingga sanggup mereka beratur menerima bantuan di depan Tok Kong Buddha dan dalam bentuk bantuan makanan dan ataupun wang. Itu sama-sama orang Islam semua kena fikirkan bagaimana cara dia. Itu untuk soalan yang pertama. Bukan persoalan hukum yang lebih penting untuk kita bincangkan untuk soalan yang pertama ini kerana ada orang kita tak perlukan bantuan, kita barangkali kita tak terdesak, akan tetapi ada orang dalam keadaan terdesak sehingga dia sanggup melakukan hal sedemikian. Maka tak patut kita kenakan hukum haram kepada orang seperti itu dalam keadaan dia memang sememangnya terdesak ataupun dia dalam keadaan kelaparan, keluarga dalam keadaan lapar, anak dalam keadaan lapar, dalam tak apa serba ketidakcukupan. Kita tak berbicara hukum kepada orang-orang yang seumpama ni. Sebaliknya kita memenuhi keperluan mereka terlebih dahulu, setelah itu baru kita terangkan kepada mereka apa sepatutnya kewajipan seorang Muslim. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, adakah berdosa orang Islam lain yang nampak perkara ini tapi tak berbuat apa-apa, hanya sekadar berasa malu dalam hati sebab tak mampu bantu? Ya, kalau dia mampu bantu, dia tak bantu. Orang tu sememangnya susah, dia tak bantu, dan orang tu seorang Muslim, dia tak bantu, dia mampu bantu, dia tak bantu, maka bimbang dia berdosa. Saya tak berani nak kata pasti dia berdosa, tapi bimbang dia berdosa kerana membiarkan saudara semuslim dalam keadaan tidur dalam keadaan lapar sedangkan dia tidur dalam keadaan kenyang. Itu tanda lemahnya iman yang dimiliki oleh seseorang. Soalan yang ketiga, adakah kejadian begini boleh mencemar maruah umat Islam? Ya, sudah tentu mencemarkan maruah umat Islam. Kerana itu orang Islam kena ramai-ramai memikirkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Kerana itu saya sebut orang Islam kena banyak fikir kepada benda yang lebih bermanfaat. Buangkan, tinggalkan mainan-mainan seperti video game. Saya tidak masukkan kepada sesiapa. Tetapi cuba baik bayangkan bagaimana pemuda-pemuda Islam yang kebanyakannya menghabiskan masa dengan mainan games. Mereka tidak akan terfikir untuk memikirkan bagaimana untuk memuliakan maruah umat Islam. Mereka tak pernah terfikir kerana fikiran mereka dengan game yang membuangkan masa tersebut. Demikian juga umat yang hanya tahu berfikir bagaimana hanya tahu melihat menonton drama-drama khayalan di TV, drama-drama cinta yang tak habis-habis. Sudah tentu mereka tidak akan mampu membuat apa-apa untuk mengembalikan maruah umat Islam. Ha? Jika ya, apa tanggungjawab orang melihat perkara itu? Tanggungjawab seperti yang saya sebut di awal tadi, iaitu berusaha memikirkan bersama bagaimana cara untuk memuliakan, menaikkan semula maruah umat Islam, membantu orang-orang yang kesusahan di kalangan umat Islam. Kerana semua mereka adalah saudara kita semata-mata. Wallahu a'lam.